Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaiنا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah, amma ba'd. Kita berada pada surah At-Takwir yang mana bermaksud menggulung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang pertama, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Kita sebutkan pada pengajian yang lalu bahawa di dalam surah At-Takwir Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang keadaan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menceritakan dan kiamat merupakan hakikat kepada masa depan yang akan kita hadapi, bahkan yang akan dihadapi oleh setiap manusia, sama ada daripada zaman Nabi Adam AS ataupun golongan manusia yang terdahulu, ataupun mereka-mereka yang berada di zaman kita, dan juga mereka-mereka yang berada selepas kita. Setiap daripada makhluk ataupun setiap daripada manusia, mereka akan menghadapi masa depan yang sebenar-benarnya, selayak-layaknya dipanggil masa depan, iaitu hari kiamat, yang mana selayaknya bagi setiap orang yang berakal untuk menyiapkan dirinya untuk masa depan yang hakiki. Kemudian kita sebutkan pada pengajian yang lalu bahawa Nabi SAW bersabda, man arada an yanzura ila ahwalil qiyamah falyaqra idza syamsu kuwirat. Barang siapa yang ingin mengetahui tentang keadaan huru-hara hari kiamat, maka hendaklah, ataupun keadaan hari kiamat, maka hendaklah dia membaca daripada surah idza syamsu kuwirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang salah satu daripada ciptaannya, daripada banyak-banyak bintang-bintang di langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Asy-Syams. Dan Nabi SAW menceritakan, menyebutkan dalam hadis, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillahi subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan salah satu daripada tanda, ataupun keduanya, matahari dan bulan merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza syamsu kuwirat, berapa tahun yang telah berlalu daripada permulaan ciptaan matahari tersebut, dan tidak ada sesiapa, walaupun sebanyak mana ilmu mereka, iaitu di kalangan manusia, ataupun semoden, secanggih mana pun daripada teknologi yang mereka telah sampai, tak ada siapa yang dapat mengetahui pada hakikatnya berapa lama umur matahari, dan kenapa ianya diciptakan, dan apakah tujuannya ianya diciptakan. Dan tidak ada sesiapa pun yang membantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada satu-satu syarikat elektrik ataupun yang bantu untuk menjaga atau untuk menjana kuasa untuk menghidupkan daripada matahari tersebut, daripada cahayanya, daripada kepanasannya. Tak ada siapa. Bayangkan kalau kita nak hidupkan lampu yang besar dekat dunia ni, berapa banyak energi elektrik yang diperlukan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan matahari itu kalau didekatkan walaupun sejengkal akan terbakar dunia ini. Maksudnya diletakkan pada posisi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dijauhkan, maka akan menjadi gelap bumi. Kalau didekatkan akan terbakar. Subhanahu wa ta'ala. Precision, sangat teliti dan sangat detail, iaitu pengiraan
dan tidak ada sesiapa pun yang mampu untuk membayar bil elektrik matahari, yang mana telah memberikan kita, alhamdulillah, di malam hari gelap, di siang hari ada kepanasan, cahayanya membantu kita melakukan kerja. Berapa banyak daripada hikmah yang ada dalam ciptaannya matahari. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka tak ada syarikat, kaya mana pun syarikat, yang mampu untuk membayar daripada bil matahari. La ilaha illallah. Dan tidak ada sesiapa pun, hebat mana pun mereka, yang mampu untuk mengubah daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada pergerakan matahari, daripada sistem yang telah ditetapkan Allah kepada matahari. Maka mereka tidak ada apa-apa pilihan pada hakikatnya kecuali untuk tunduk pada keagungan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai orang-orang yang tertipu dengan segala apa yang mungkin mereka mampu untuk ciptakan, dengan ciptaan mereka itu menggunakan daripada apa yang disediakan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Bukankah telah tiba waktunya untuk mereka mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala dan keluar daripada tipu daya keagungan dunia ini, sehingga mereka mampu untuk menyerah diri kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tak mampu dunia ini untuk diciptakan tanpa ada pencipta. Mereka mengatakan bahawa dunia ini diciptakan daripada Big Bang Theory dan sebagainya, akan tetapi hatta kalau pen pun perlukan kilang untuk diciptakan, apatah lagi bintang ataupun bumi yang dipenuhi dengan pelbagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, pelbagai keindahan, pelbagai keajaiban yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. La ilaha illallah. Dan semesta alam ini kalau tidak ada pencipta, maka ia akan hancur. Tak ada orang yang mentadbir, ia akan hancur. Dia akan pupus musnah. Dan setiap apa yang kita lihat di atas muka bumi ini sepatutnya mengingatkan kita kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka betapa jahilnya orang-orang yang menamakan diri mereka itu orang yang pandai, orang yang berilmu, dan betapa jahilnya orang-orang yang mempercayai kepada orang-orang yang memanggil diri mereka itu sebagai orang yang berilmu, orang-orang yang academician dan sebagainya. Akan tetapi pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang jahil, tidak tahu siapa yang mencipta mereka, dan tidak tahu ke mana mereka akan kembali, dan tidak tahu juga ke mana makhluk-makhluk yang berada di atas muka bumi ini yang dapat kita lihat, dan juga daripada perkara-perkara yang tidak kita lihat, mereka juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang kafir tidak mengetahui siapakah yang mencipta mereka, ke mana mereka akan kembali, dan ke mana seluruh makhluk ciptaan Allah ni akan kembali. La ilaha illallah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung menceritakan bahawa matahari itu akan digulung, kuwirat. Dan takwir ini iaitu melipat, menggulung tu melipat. Yahdus an waqtil qiyamah taghyirat kabirah. Berlaku di hari kiamat nanti perubahan yang ketara kepada perkara-perkara yang kita lihat di dunia ini. Antaranya matahari, antaranya matahari yang sangat besar, yang sangat panas, yang sangat terang, yang tidak ada orang yang mampu untuk mendekatkan diri kepada matahari dan sebagainya, ia akan berubah. Maka kehebatan manusia yang mungkin ada nuclear weapon dan sebagainya, itu perkara yang sangat kecil nak dibandingkan dengan matahari yang sangat besar, yang apabila dikehendaki oleh Allah untuk menghilangkan cahayanya, ini akan hilang. Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Maka perkara yang berlaku pada hari kiamat ini lebih dahsyat daripada nuclear weapon yang dimiliki oleh orang-orang yang menciptanya, ataupun lebih teruk daripada peperangan-peperangan yang berlaku di atas muka bumi ini. La ilaha illallah. Maka setiap perkara akan berubah, akan tetapi Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak berubah dan tidak, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka matahari idza syamsu kuwirat, maka matahari itu digulung satu kepada yang lain. Matahari itu digulung, fa hadatha ba'da dhalika an yudhib dawuhu wa yatalasha. Maka cahaya matahari itu akan hilang. Cahaya ini hilang, akan tetapi kepanasannya tetap kekal.
Dan matahari itu akan mendekati kepada kepala-kepala manusia pada hari kiamat nanti, hatta yakun bainahum wa bainaha miqdar mil, sehingga jarak matahari dengan kepala manusia di hari kiamat nanti kurang lebih satu batu. Miqdar mil, satu batu. La ilaha illallah. Satu batu matahari daripada kita, dan kepanasannya itu seperti mana kepanasan di dunia. Subhanallah. Tapi kita tak terbakar. Kita tak terbakar, akan tetapi akan keluar peluh. Bayangkan berapa banyaknya peluh akan keluar pada hari kiamat nanti, dalam keadaan matahari itu hanya satu meter daripada kita, satu batu daripada kita, 1 kilo lah kurang lebih. La ilaha illallah. Kita dekat dunia, maka manusia nanti di hari kiamat akan tenggelam dalam peluh mereka sendiri. Ada yang tenggelam berapa 70 hasta di dalam bumi, ataupun tenggelam 70 hasta di dalam peluh. Ada yang peluhnya sampai ke buku lali, ada yang peluhnya sampai lutut, ada yang peluhnya sampai pinggang, ada yang peluhnya sampai lehernya, ada yang peluh itu sampai mulutnya, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala, dan ada yang tenggelam di dalam peluh mereka sendiri. Kita tak boleh nak bayangkan betapa teruknya keadaan di hari kiamat nanti. La ilaha illallah. Kita dekat dunia ni, kalau kita pergi dekat pada musim panas, kita berada dekat musim sama dan sebagainya, mungkin kat negara-negara lain, tapi kita kat Malaysia ni sepanjang tahun alhamdulillah, mungkin pada musim-musim tengkujuh saja yang banyak hujan, akan tetapi kita merasa penat bila terlampau panas, tak mampu untuk duduk lama di luar, hatta duduk dalam kereta dapat rasa kepanasan. On aircon pun tak mencukupi, dan kita masih lagi komplain dengan kepanasan tersebut. Apatah lagi kalau kita terkadang shopping di bulan Ramadan, berjalan di luar dan sebagainya, merasa kepanasan, kita komplain. Bagaimana pula keadaan yang mana dekat akhirat nanti, dekat padang mahsyar nanti, perjalanan yang akan kita lalui adalah selama akan ada stop pada hari kiamat nanti, dan iaitu checkpoint. Dekat hari kiamat nanti ada, dikatakan bahawa ada 50 checkpoint, dan setiap checkpoint itu mengambil masa 1000 tahun. Maka seluruh proses hari kiamat itu akan mengambil masa 50 alfasanah, 50,000 tahun, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Dan bayangkan berapa banyak manusia. Kita kalau dekat padang Arafah, subhanallah, ada berapa 3 juta 4 juta, bersesak-sesak dan sebagainya, dengan panas dan sebagainya, kita pun tak tahan. Ini dekat akhirat nanti, daripada zaman Nabi Adam AS sampai orang yang terakhir yang berada, yang akan dilahirkan di atas muka bumi ini, akan bersesak-sesak di padang mahsyar, dan matahari berada satu batu di atas kepala. Tak boleh nak bayangkan keadaan tersebut. La ilaha illallah. Maka perubahan tersebut akan berlaku pada hari kiamat, akan tetapi perubahan matahari akan berlaku apabila tiba hari kiamat, iaitu akan hilang cahayanya, akan kekal dia punya kepanasan. Dan kepanasan yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada sebab. Allah Subhanahu wa ta'ala kekalkan kepanasan pada hari kiamat itu agar supaya dapat membezakan orang-orang yang dipilih, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana disebutkan dalam hadis, yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, zuriat kita, dan orang-orang kita kasihi agar dinaungi di bawah naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Akan tetapi untuk mereka mendapat naungan di bawah arasy Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, mereka perlu ataupun mereka yang dinaungi di bawah arasy Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka-mereka yang mana sewaktu kehidupan mereka di dunia, mereka berada di bawah naungan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam erti kata, mereka beramal, mereka membaca daripada Al-Quran, mereka mengambil iktibar daripada apa yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, dan mereka mengamalkan daripada isi kandungan Al-Quran, dan mengamalkan daripada hukum hakam yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Maka barang siapa yang menyempurnakan naungannya itu di bawah hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, beramal sesuai dengan
dengan apa yang diturunkan di dalam Al-Quran, maka pada hari tersebut mereka akan pada waktu di mana banyak perubahan akan berlaku dan manusia akan berada dalam kepayahan dan kepenatan di bawah kepanasan matahari, maka orang-orang golongan-golongan ini akan berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis beberapa golongan manusia yang akan dinaungi di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Seperti antaranya hadis yang menyebutkan tentang 7 golongan manusia yang berada di bawah golongan yang di bawah naungan yang arasy Allah Subhanahu wa taala. Setiap daripada mereka telah mendidik hawa nafsu mereka agar supaya tidak mengikut daripada apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka, iaitu hawa nafsu mereka mendorong mereka untuk melakukan perkara yang berlawanan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka mendidik nafsu mereka untuk mengikuti daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama adalah imam ataupun hakim, pemimpin yang mana mereka mempunyai keupayaan, mempunyai kuasa untuk mengeluarkan hukum ataupun mengeluarkan undang-undang, tapi mereka menjaga adab mereka bersama orang yang zat yang selayaknya diikuti undang-undang, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sesuka hati mengeluarkan undang-undang untuk menyelamatkan diri mereka, tidak suka hati mengeluarkan undang-undang mengikut akal fikiran mereka, tidak mengikuti daripada hawa nafsu mereka, tidak mengeluarkan undang-undang sesuai dengan kemaslahatan mereka ataupun golongan mereka. Walakin yabtaghi mardatir rabb, akan tetapi mereka mengeluarkan undang-undang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka telah mengambil daripada pesanan yang dipesan oleh golongan awal daripada as-sahabah dan at-tabi'in, yang mana mereka berpesan tentang berpesan apa? Khafillah finnas, takutilah Allah apabila kamu menjalankan undang-undang di atas muka bumi ini, iaitu apabila kamu memimpin manusia, takutilah Allah Subhanahu wa taala sewaktu kamu memimpin manusia, dan jangan takutkan manusia kerana jangan wala takhafinnas fillah, jangan pula kamu takut manusia dalam menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana pada hakikatnya manusia tak mampu untuk memudaratkan kamu dan tidak akan mampu untuk mendatangkan walau sedikit pun manfaat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat dan juga memberikan pada zahirnya mudarat. Walakin khafahu fi ibadihi wa fi bariyatihi, akan tetapi takutilah Allah Subhanahu wa taala sewaktu kamu memerintahkan orang-orang yang berada di bawah pemerintahan kamu. Dan golongan yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anak muda yang besar, yang membesar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita, anak-anak kita dan zuriat-zuriat kita daripada anak-anak muda yang membesar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti daripada dorongan hawa nafsu, tidak mengikuti daripada bisikan syaitan, akan tetapi istiqamah, tetap teguh di atas jalan yang lurus daripada kecil, daripada baligh hingga mereka besar, tidak tahu apakah itu maksiat. Bahkan mereka membesar dalam keadaan mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, dipenuhi dengan kecintaan kepada Rasulullah, dipenuhi hati mereka itu dengan kecintaan orang-orang yang dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila hati mereka itu dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila datang keinginan-keinginan ataupun dorongan-dorongan untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana orang-orang yang mengikuti daripada hawa nafsu mereka, tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada amaran Allah Subhanahu wa taala, dan tertipu dengan kenikmatan sementara yang dipersembahkan oleh orang-orang kafir pada mata-mata anak-anak kita di waktu ini, yakni mereka mempersembahkan dalam cerita-cerita dan sebagainya, dalam lagu-lagu dan sebagainya, iaitu kenikmatan yang bukan hakiki, yakni penipuan yang al-mahab, yakni
hanya penipuan sahaja, bukan kebahagiaan, bukan kenikmatan, bukan hakikat cinta dan sebagainya. Akan tetapi ramai yang terikut daripada apa yang dipersembahkan oleh orang-orang kafir, ataupun daripada tentera-tentera Dajjal, ataupun fitnah-fitnah yang keluar sebelum daripada keluarnya Dajjal. Maka anak muda seperti ini yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, sehingga pada hari kiamat nanti dia akan dapat bahkan sentiasa memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, sehingga tiba pada hari kiamat dia akan diberikan naungan di bawah naungannya Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Dan golongan yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis adalah seorang lelaki yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, iaitu hati mereka itu sentiasa terpaut kepada masjid. Nabi SAW tak sebut mereka sentiasa berada di masjid, akan tetapi disebutkan hati mereka sentiasa terikat, sentiasa berada di masjid. Walaupun ada dorongan-dorongan untuk mencari kemegahan di luar, walaupun ada dorongan-dorongan untuk memperbanyakkan daripada harta dunia dan mengumpul daripada perkara-perkara dunia, berada di luar masjid untuk mendapatkan kekayaan dunia dan sebagainya, mendapatkan kemasyhuran daripada manusia, akan tetapi dia memilih untuk berada di masjid. Dia rindu untuk berada di masjid. Hatinya tenang apabila duduk di dalam masjid, beriktikaf di masjid. Dan apabila dia masuk ke dalam masjid, hatinya juga tidak berada di luar. Hatinya apabila berada dalam masjid, hatinya terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan telah mendapatkan apa yang dikehendakinya, iaitu hakikat kekayaan, iaitu dapat man wajadallah wajada kulla syai'. Barang siapa yang mendapat berjumpa dengan Allah, iaitu merasa tenang dengan Allah, mentaati perintah Allah, maka dia akan memiliki segala-galanya. Dan apabila dia keluar, walaupun dia terpaksa keluar daripada masjid, hatinya ditinggalkan di masjid. Hatinya, badannya keluar daripada masjid, akan tetapi hatinya ditinggalkan di masjid, i'tikaf di masjid. La ilaha illallah. Maka orang-orang seperti ini yang tidak mengizinkan hatinya itu dimiliki oleh selain Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diletak hatinya di tempat-tempat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam hadis disebutkan khairu biqa'il ard masajiduha, sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini adalah rumah-rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya tidak dibiarkan di tempat-tempat fitnah, tidak disibukkan akal fikirannya dengan fitnah-fitnah dunia dan perhiasan dunia, maka pada hari tersebut, pada hari kiamat, akan berada di bawah naungannya arasy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian golongan yang keempat yang disebutkan oleh Rasulullah yang akan berada di bawah naungan arasy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala adalah seorang lelaki yang digoda oleh seorang wanita yang mempunyai pangkat dan kecantikan. La ilaha illallah. Bukan godaan yang biasa-biasa, akan tetapi digoda oleh seorang wanita yang mempunyai pangkat dan mempunyai kecantikan. Maka segala perkara yang menaikkan daripada hawa nafsu itu berkumpul, iaitu dah ada cukup syarat untuk nak memuaskan hawa nafsu. Dan pada waktu yang sama, orang ini tidak takut kepada fitnah, ataupun dia tak takut kalau dia didedahkan, dan dia tak takut pun siapa-siapa. Maksudnya apa nak jadi ma'alish, ini tak jadi masalah buat dia. Akan tetapi dalam hati dia hanya takut, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada hari tersebut, pada hari kiamat, dia akan dapat di dunia dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di hari kiamat Allah akan muliakan dia untuk berada di bawah naungannya arasy Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Dan orang yang seterusnya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang lelaki yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersendirian. Fafadat ainah, maka berlinangan air matanya kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka yang menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada mendengar daripada ayat suci Al-Quran, ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun memikirkan tentang dosa-dosanya, ataupun memikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun memikirkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Allah, nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Sama ada dia menangis itu kerana takut kepada keagungan Allah,
takut tentang amaran Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia menangis kerana dia bergembira dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kenikmatan berada bersama Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia nangis kerana atas perasaan cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan cinta dan rindu, maka dia menangis. Seperti yang disebutkan dalam hadis, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang suka untuk berjumpa dengan Allah, rindu untuk bertemu dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan suka dan rindu untuk bertemu dengan hamba-Nya. Ala kulli hal, mana-mana martabat, mana-mana darjat yang telah ia capai dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menyebabkan dia menangis apabila bersendirian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berada di bawah naungannya arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari yang penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan ketakutan. Begitu juga kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang golongan yang keenam, wa minhum man yatasaddaq bi sadaqatin, mereka-mereka yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati mereka ini ada bisikan-bisikan yang mengatakan kepada mereka, masya-Allah kamu ni orang yang banyak infak, masya-Allah kamu ni orang yang suka memberi, tak kedekut dengan harta yang diberikan Allah kepada kamu, kamu ni orang yang baik dan sebagainya. Maka tunjuklah kepada manusia akan kebaikan kamu agar supaya mungkin nafsu tu akan cakap agar supaya orang ikut, akan tetapi yang diinginkan oleh nafsu ataupun yang diinginkan oleh syaitan untuk kita tunjuk kepada orang lain agar supaya datang sifat riya. Maka orang ini mengatakan, la, selagi mana aku boleh menyembunyikan daripada amalan baik ini daripada mata-mata manusia, maka aku akan sembunyikan. Dan dia mengingatkan dirinya bahawa duit itu adalah duitnya Allah Subhanahu wa taala, dan anugerah diberikan sifat suka memberi, suka menolong, membantu manusia, suka berinfak, itu juga pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ini merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Apabila aku bersedekah, ianya duit itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan pada hakikatnya aku hanya kembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala dan bukan ke atas aku. Dan kalau aku mampu untuk menyembunyikan sedekah aku ini daripada diri aku sendiri, orang jenis macam ni dikata, kalau aku boleh nak sembunyikan sedekah itu daripada diri sendiri, maka aku akan sembunyikan sedekah itu sehingga nafsu aku sendiri pun tak tahu yang aku bersedekah. La ilaha illallah. Jadi dalam hadis ini Nabi menyebutkan tentang satu orang yang bersedekah dengan tangan kanan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan. Maka pada hari tersebut orang-orang yang ikhlas cuba untuk mendapatkan keikhlasan, berusaha untuk mendatangkan keikhlasan dalam dirinya sewaktu bersedekah, sewaktu memberikan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan naungan di bawah naungannya arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketujuh adalah orang-orang yang mereka berkasih sayang antara satu dengan yang lain, bersahabat satu dengan yang lain, tidak ada tujuan lain kecuali kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak sekarang ni orang yang berkawan, akan tetapi kawan mereka itu kerana perkara-perkara dunia dan bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hakikat persahabatan yang kekal sehingga hari kiamat, seperti yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqun. Kawan-kawan di dunia ini, al-akhilla yawma idzin, pada hari kiamat nanti, ba'duhum li ba'din akan menjadi aduwwun, akan menjadi musuh, illa al-muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dekat atas muka bumi ini ramai yang berkenalan satu dengan yang lain, ramai yang berhubung satu dengan yang lain, adalah hanya kerana perkara-perkara dunia, hanya kerana keinginan-keinginan duniawi dan bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, kerana untuk mendapatkan iaitu suapan, iaitu rezeki mereka, kerana untuk mendapatkan kemasyhuran, kerana ingin mendapatkan, kerana ingin dinaikkan darjat mereka dan sebagainya, akan tetapi bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Akan tetapi golongan ini, iaitu berkenalan, berjumpa dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala, dan sepanjang persahabatan mereka itu mereka berusaha untuk memastikan bahawa tidak ada
dorongan-dorongan lain yang menyebabkan persahabatan itu berterusan. Mereka hanya berterusan berkawan kerana Allah Subhanahu. Berjumpa pada permulaannya kerana Allah dan meneruskan niat tersebut, memastikan niat tersebut ikhlas kerana Allah sepanjang persahabatan mereka. La ilaha illallah. Bukan permulaan sahaja kerana Allah, akan tetapi di pertengahan berubah dia punya niat, berubah niat dia, bertukar menjadi kerana perkara-perkara dunia. La ilaha illallah. Lam yardakhuna wa yakhda'una lidawa'i, dan mereka tidak tunduk dan menyerah diri kepada dorongan-dorongan hawa nafsu yang menyebabkan mereka berubah niat itu kerana selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berjumpa dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seperti yang kita sebutkan, sepanjang persahabatan itu hanyalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini akan mendapatkan kemuliaan untuk berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan begitu juga seperti mana yang disebutkan, idza syamsu kuwirat, maka matahari itu akan berubah keadaannya dan juga berubah daripada perkara-perkara lain yang berada di atas muka bumi ini, ataupun yang berada ataupun makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, semuanya akan berubah seperti mana yang kita akan baca pada ayat-ayat yang seterusnya. La ilaha illallah. Dan yantahi amra hadha syams, dan matahari ini akan berubah ataupun akan berada dalam keadaannya itu sehinggalah dia telah menyelesaikan urusannya. Iaitu kita sebutkan matahari itu kekal kepanasannya adalah kerana untuk membezakan orang-orang yang berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala dan mereka-mereka yang tidak berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang mana proses hari kiamat itu seperti yang kita sebutkan adalah proses yang panjang. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, iaitu malaikat dan ruh, iaitu Jibril, akan menjalankan proses tersebut pada hari yang mana dia punya duration itu adalah 50,000 tahun. 50,000 tahun bukan untuk semua orang. 50,000 tahun itu untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang mengikuti jalannya orang kafir. Adapun untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun durationnya itu 50,000 tahun, akan tetapi dirasai seakan-akan mereka menunaikan solat sunat yang pendek yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. La ilaha illallah. Akan tetapi untuk orang-orang kafir merasa lama. Contohnya kita dekat dunia kan, kadang-kadang kita tak rasa kita bergembira dengan ahli keluarga dan sebagainya, berjalan bersia-sia ataupun yang ini menceritakan tentang cerita-cerita yang best dan sebagainya, kita tak rasa waktu berlalu dengan cepat. Dah 1 jam, dah 2 jam, dah 3 jam. Begitu juga orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bersungguh-sungguh mentaati perintah Allah di dunia, maka proses yang mengambil masa 50,000 tahun di akhirat nanti akan dirasai seperti 2 rakaat solat yang pendek. La ilaha illallah. Dan seperti yang kita sebutkan bahawa pada hari kiamat nanti Nabi SAW ataupun Nabi SAW apabila menceritakan tentang hari kiamat, sewaktu berada di atas mimbar ataupun bersama as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, sewaktu mereka berada di atas mimbar, Nabi akan mukanya berubah menjadi merah sewaktu menceritakan tentang hari kiamat. Dan intafakhat audajuh, dan urat Nabi SAW akan timbul, seakan-akan beliau adalah pemimpin perang sallallahu alaihi wasallam. Yaqul sabbahakum aw massakum. Dan dalam riwayat lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang mengatakan bahawa ana nadhirul uryan, aku ni seperti orang yang membawa khabar berita dalam keadaan iaitu yang mencarikan bajunya, iaitu apabila satu orang tu nak ceritakan ataupun nak ambil perhatian orang lain sewaktu membawa berita yang sangat penting, sangat menakutkan, maka dia akan seakan-akan mengoyakkan baju dia itu nak tunjuk betapa penting dan betapa ngerinya berita yang dibawa. Maka Nabi SAW mengatakan juga anan nadhirul uryan, seakan-akan hampir tidak berpakaian lah, senang kata nak disebutkan, nak tunjuk betapa pentingnya perkara kiamat ini untuk kita ambil perhatian. La ilaha illallah. Maka perkara yang penting ini diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya agar supaya kita mengambil perhatian.
InsyaAllah kita akan berhenti di sini dahulu dan kita akan sambung ayat seterusnya pada pengajian yang akan datang. Allah Ta'ala alam. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkati kita pada bulan Syaban. Alhamdulillah kita dah masuk pada bulan Syaban dan kurang lebih 1 bulan lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Moga-moga kita diberkati bulan Syaban dan membuat persediaan yang terbaik untuk masuk pada bulan Ramadan. Di bulan Syaban ini adalah untuk memperbanyakkan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada bulan seperti ini turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kita pasang niat untuk memperbanyakkan daripada selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan ini. Kita niat untuk berpuasa pada Isnin dan Khamis, akan tetapi setelah hari ke-16 mereka-mereka yang tidak ada adat kebiasaan berpuasa, maka ini adalah makruh untuk puasa selepas 16 Syaban. La ilaha illallah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkati kita pada bulan Syaban dan juga berkati ke atas selawat-selawat yang kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syaban, dan moga-moga dipanjangkan umur kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, kedua bapa kita, adik-beradik kita, sehingga kita semua dapat masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan afiah, dalam kesihatan, diberikan kita perlindungan daripada COVID-19 ataupun apa-apa wabak dan juga varian-varian COVID-19. Dan moga-moga mereka-mereka yang berada dalam kesakitan ataupun ditimpa daripada COVID-19, kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita doakan buat mereka agar mereka diberikan kesembuhan yang segera dan sempurna, insyaallah ta'ala. Amin, Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri unsa wa dhakar. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.